Okey. Terima kasih rakan-rakan dari Jabatan Meteorologi. Kita masih lagi pening dengan musangking. Tak boleh buat durian ke? Saya tak Mak makan Saleh durian. sungguh macam dia. Tak ada. Mak Saleh makan durian. Kita di kampung tak Okey. makan durian. Aduh, tak apalah kan. Bagi orang lain yang makan. Okey, kita nak berkopi panas seketika. Kopi panas, Kita nak bercerita tentang nak bersembang lah ya. Okey. Ini topiknya kepentingan perjanjian dalam setiap urusan. Ini nak kena beri perhatian sebab kita ni kan apa-apa benda yang kita buat pun ada perjanjian. Ada Tapi perjanjian. kita ni Tak pandang tepati. ringan kan. Betul. Kadang-kadang orang suruh sign je. Tak tengok pun apa benda yang ditulis tu. Akhirnya bila berlaku sesuatu, bila cari-cari tak ada dalam ni, tak ada dalam ni. Barulah kan. Yang banyak berlakunya perjanjian sewa rumah dengan perjanjian Kadang kereta terbakar insurans tu, tu. Insurans tu kan. ya, Bila nak claim tak ada dalam tu. Kita tak tengok. Okey, tu emo pula sekejap kan. Tiba-tiba. Kita nak okey. bersama dengan seorang tetamu, Ya. Encik Muhammad Rosidi Hassan, Presiden Peguam Generasi Felda Malaysia. Presiden Persatuan Pengawalan Undang-Undang Generasi Felda Malaysia. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Kita cerita sedikit. Kita berbicara tentang soal perjanjian ini. Kita nak tahu juga apa ditakrifkan perjanjian dari kacamata undang-undang di Malaysia ini. Dia secara dasarnya takrif kepada perjanjian itu kita kena rujuk kepada Akta Kontrak 1950. Okey, di mana di Malaysia ni Akta Kontrak 1950 yang mengawal segala urus niaga yang berkaitan dengan kontrak dan juga perjanjian. Jadi perjanjian ni pada dasarnya adalah satu penawaran. Okay? Penawaran dan penerimaan tawaran itu berserta dengan pertimbangan. Ya? Sekiranya ada penawaran dan ada permintaan kepada penawaran berserta dengan pertimbangan itu, jadi dekat situ wujudnya janji. Okay? Janji inilah yang kadang-kadang kebanyakan orang cuai ataupun alpa untuk melaksanakannya. Ya? Contohnya dia gagal untuk memasukkan dalam bentuk tulisan dan sebagainya, sehingga menimbulkan macam-macam hal lah. Ya? Ada pergaduhan dan sebagainya. Pada peringkat awal mungkin okey, tetapi kemudiannya akan bergaduh lah. Bagi perjanjian yang berbentuk lisan, adakah itu sah di sisi undang-undang? Perjanjian berbentuk lisan adalah sah kerana akta tidak membataskan ataupun meletakkan syarat sama ada perjanjian itu perlu dibuat secara bertulis, maknanya wajib secara bertulis, tidak. Tetapi secara lisan dia banyak dia punya keperluan-keperluan lain yang perlu dipenuhi. Kerana sekiranya berlaku masalah, mungkin untuk membuktikan bahawa apa yang telah dipersetujui sebelum ini akan menimbulkan keraguan. Melainkan jika ada saksi bersama-sama ketika sesi perjanjian tersebut, kerana ia dibuat melalui lisan. Tetapi secara dasarnya kontrak perjanjian melalui lisan juga adalah satu kontrak dan boleh diterima pakai. Boleh diterima pakai. Tapi perlu dipenuhi dengan beberapa elemen lain lah. Penyaksian dan sebagainya. Kalau Encik Rosidi melihat kan, ramai di kalangan kita yang segelintirnya agak tidak mengambil acuh tentang bagaimana untuk memahami kontrak-kontrak ini yang itu kan. Jadi bagaimana tuan melihat senario ini dapat diubah? Kalau kita lihat apa implikasinya kan? Dia ramai daripada kita sebenarnya melihat perjanjian ini suatu perkara yang mudah. Perkara yang mudah kerana mungkin mereka di peringkat awalnya, kalau dalam bidang perniagaan, di peringkat awalnya mereka melihat ini adalah sampingan sahaja, satu sampingan. Yang lebih utamanya ialah mungkin investment dia, macam mana dia nak mencari dana dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perjanjian inilah satu benda yang penting dan mengikat pihak-pihak sehingga ke hujung perniagaan tersebut. Sekiranya berlaku apa-apa masalah, perjanjianlah akan dirujuk balik. Sebab itu saya seringkali mengingatkan klien saya, anak-anak guam saya bahawa kita buat perjanjian bukan untuk sehari dua. Kalau perjanjian antara kawan, kita buat perjanjian ini sebab kita nak berkawan lama. Sebab banyak kes yang berlaku yang saya temui, perjanjian di antara dua orang kawan, tetapi diambil mudah, tidak dimasukkan dalam bentuk bertulis, hanya perjanjian lisan, dan akhirnya persahabatan tadi yang telah lama terbina hancur, bergaduh dan sebagainya. Sebab itulah perjanjian ini kita buat untuk kita mengikat pihak-pihak hak dan kepentingan masing-masing supaya terjaga. Baik, dari sudut yang melibatkan
insurans sebagai contoh. Ini contohlah kan. Kadang-kadang kita malas untuk membaca perjanjian yang sangat tebal. Tetapi kalau diberitahu oleh perunding kewangan, mungkin kita faham lain tetapi tiada dalam perjanjian. Dan akhirnya bila kita nak buat tuntutan, adakah lisan itu tidak diguna pakai disebabkan perjanjian bertulis itu sudah ada? Dia perjanjian ni, kegagalan kita untuk membaca perjanjian itu is not an excuse actually. Dia bukanlah satu alasan untuk kita katakan bahawa perjanjian itu berat sebelah. Sebab bila kita sudah menandatangan perjanjian tersebut, ini bermaksud kita bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang diletakkan di dalam perjanjian tersebut. Jadi sebab itulah sebelum kita menurunkan tanda tangan kita perlu baca dan fahami. Dan kalau perlu jumpa dengan penasihat undang-undang untuk memahami lebih lanjut apa yang dinyatakan di dalam perjanjian, apa ni kita panggil sebagai hak dan kepentingan kita terjaga ataupun tidak. Itu soalan-soalan yang perlu kita kiranya kalau dah berlaku di kemudian hari, tak ada dalam perjanjian, itu salah kita sendiri. Itu salah kita sendiri. Kecuaian kita. Kecuaian. Ya. Mungkin ada tak punca ini disebabkan orang kata penggunaan bahasa Inggeris yang melibatkan terma-terma yang agak teknikal tu yang membuatkan kefahaman untuk seseorang itu? Dia dari sudut undang-undang memang adalah terma-terma yang selalu digunakan pakai oleh pengamal undang-undang dalam ni. Tapi orang awam mungkin jarang menggunakan pakai terma-terma tersebut. Walau bagaimanapun sekiranya terdapat perkataan-perkataan ataupun ayat yang tidak difahami oleh orang awam, jadi saya cadangkan untuk merujuk kepada pengamal undang-undang atau penasihat undang-undang. Baik, kalau cakap pasal perjanjian juga tuan, kadang-kadang nak berjumpa dengan peguam ni memerlukan kos contohnya, dan ada orang yang mengambil inisiatif buat perjanjian sendiri sebagai contoh. Adakah itu diterima? Dia secara dasarnya perjanjian boleh dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perjanjian tersebut. Tetapi kita sarankan untuk berjumpa dengan pakar. Kerana pakar lebih mengetahui dari sudut kepentingan dan juga adakah perjanjian yang dibuat sendiri itu bercanggah dengan akta yang sedia ada di dalam Malaysia. Saya bagi satu contoh. Macam tadi kita sebut tentang kereta terpakai. Kereta terpakai. Ada pihak yang menjual kereta terpakai kepada pihak satu lagi, sedangkan kereta tersebut masih berada di bawah pinjaman bank. Jadi perjanjian di antara A dan B untuk menjual kereta terpakai tersebut, sedangkan pembiayaan kereta tersebut masih berada di bawah pihak bank, adalah tidak boleh diguna pakai. Kerana sekiranya kegagalan untuk membuat bayaran bulanan kepada bank, bank tetap akan datang dan ambil balik kereta tersebut. Tidak kiralah sama ada perjanjian ataupun tidak di antara kedua belah pihak ini. Kerana kereta tersebut dikira sebagai masih lagi di bawah kuasa bank. Itu dimasukkan. Maksudnya ialah pihak-pihak boleh buat perjanjian, tetapi mesti mendapat nasihat daripada peguam khususnya untuk mengetahui sama adakah hak dia terjaga di bawah perjanjian yang dia buat. Jadi adakah sah kalau kandungan perjanjian itu mungkin berat sebelah berat sebelah lah untuk dia, tapi dia telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak itu? Perjanjian kalau kita sebut sebagai berat sebelah, dia sangat subjektif. Kadang-kadang bila kita tengok tidak ada hak kita di dalam itu walaupun kita dah menandatangani perjanjian tersebut. Dan mungkin bagi kita berat sebelah, tapi bagi pihak yang satu lagi dia kata benda tu fair lah, kan? Adil. Betul. Jadi perjanjian yang sama ada berat sebelah ataupun tidak selalunya akan ditakrifkan oleh pihak mahkamah melalui perbicaraan. Jadi kalau mahkamah memutuskan bahawa perjanjian tersebut adalah satu perjanjian yang menekan berat sebelah ataupun dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, contohnya unsur desakan ataupun ugutan dan sebagainya, mungkin perjanjian itu boleh diklasifikasikan sebagai perjanjian yang berat sebelah, dan mungkin kesan ataupun kesahihan perjanjian tersebut boleh ditarik balik. Okey, baik. Satu sudut lagi kan tuan, kadang-kadang orang kita ni ada haknya dalam perjanjian, dah turun tanda tangan pun, tapi bila berlaku sesuatu tak apalah, kita maafkanlah, sedangkan kita boleh tuntut hak kita melalui perjanjian. Dari sudut itu sebenarnya macam mana? Iyalah, kadang dia
perangai orang akan berbeza. Ya, betul. Jadi ada setengah orang mungkin boleh consider sebagai satu perkara yang kecil lah. Boleh reda lah kita panggil. Redha, ya. Tapi ada sesetengah juga yang merasakan bahawa sekiranya mereka ada hak dalam perjanjian tersebut dan hak mereka perlu dituntut dan diambil balik. Saya sarankan supaya berjumpa dengan peguam. Okey. Dan maksudnya peguam yang khusus dalam bidang tersebut, yang pakar dalam bidang tersebut. Sebab peguam ni, bila kita sebut peguam, mungkin ramai yang ingat bahawa peguam adalah pakar dalam semua bidang. Oh, Tidak. dia ada Sebab pengkhususannya. ada peguam yang pakar dalam bidang kontrak, ada yang pakar dalam bidang pusaka dan pewarisan, dan mungkin ada yang pakar dalam bidang mahkamah dan sebagainya. Baik. Jadi apabila timbul isu, berjumpa dengan peguam yang khusus dalam bidang tersebut dan tanya kepada orang yang berkelayakan ini, peguam ini, apakah hak mereka? Adakah mereka ada hak untuk menuntut? Dan anggaran tuntutan yang bakal dibuat besar mana, banyak mana? Itu saranan Okey. saya. Saya nak mungkin tuan boleh bagi nasihat lah buat pengakhirannya. Kalau kita sebut perjanjian ni kan, kadang-kadang kita ingat perjanjian dengan bank saja, perjanjian beli kereta ke, beli rumah ke, perjanjian insurans. Perjanjian Apa lagi individu. perkara-perkara harian yang tuan rasa kadang-kadang kita terlepas pandang memerlukan perjanjian ni sebenarnya? Saya sebenarnya saya dah lama terfikir Okey. Okey. dalam budaya kita lah, budaya khususnya orang Melayu. Bila kita buat sesi pertunangan. Okey. Pertunangan, okey. Kemudian jarang orang kita yang meletakkan pertunangan itu sebagai satu ikatan yang diturunkan dalam bentuk perjanjian. Oh, saya tak pernah dengar juga tu. Ya. Sebab itu saya rasa kita mungkin kena setapak ke hadapan. Kita kena meletakkan perjanjian pertunangan itu ke dalam satu bentuk perjanjian yang Bertulis. Yang bertulis lebih- lah. ya. Kerana sekiranya kegagalan mana-mana pihak untuk melaksanakan pertunangan dan sebagainya ni, dia melibatkan kos. Ya, Kos, Kendurinya. Betul. Saudara mara datang dan sebagainya, Betul. hadiah dan macam-macam. Jadi bagaimana? Mungkin intipati di dalam perjanjian tersebut boleh dimasukkan sekiranya pertunangan diputuskan oleh belah perempuan dan sebagainya, adakah cincin perlu dipulangkan kembali. Ya. Dan itu adalah benda yang perlu kita kupas dan perlu kita masukkan dalam perjanjian yang proper. Itu cadangan saya. Betul. Pernah jadi isu juga kan berkenaan dengan Banyak Memang isu banyak, sebenarnya. memang banyak isu Kan. pertunangan Okey, sebagainya. menarik. Saya tak terfikir pasal pertunangan. Okey, baik. Terima kasih banyak tuan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi yang lain nanti. Ya. Sebab isu guaman ni banyak sebenarnya. Betul, banyak Fail skopnya. mahkamah ni sebenarnya untuk Betul. kita Ini kongsikan. sebahagian saja. Hari ini kita bercerita mengenai perjanjian, kepentingan perjanjian itu Dalam sendiri. segala urusannya. Okey.